patuh kepada Tuhannya. Apabila bumi diratakan, memuntahkan segala isinya. Dari setitis air madu sampai waktunya dilahirkan, dari kecil dewasa dini sampai akhirnya dimatikan, kemudian pasti dan pasti dibangkitkan kembali. Adapun orang yang catatannya diberi di sebelah kanannya, kan kembali pada keluarga yang sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang catatannya diberi di sebelah belakangnya, lalu ia akan berteriak, binasalah aku, dan masuklah ke dalam api neraka. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, apabila bumi diratakan, memuntahkan segala isinya. Dari setitis air mani sampai waktunya dilahirkan, dari kecil dewasa sampai akhirnya dimatikan, kemudian pasti dan pasti dibangkitkan kembali. Adapun orang yang catatannya diberi di sebelah kanannya, kan kembali pada keluarga yang sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang catatannya diberi di sebelah belakangnya, lalu ia akan berteriak, binasalah aku, dan masuklah ke dalam api neraka. Neraka, neraka. Apabila bumi diratakan, memuntahkan segala isinya. Alhamdulillah, satu persembahan yang bakal memberi inspirasi buat anda di pagi hari di MHI bersama Naz Rahman dan juga Fariha On. Itulah dia Abang Iwan Syahman kita, suatu masa dahulu dikenali sebagai Raja Dangdut Malaysia, Fariha. Tapi hari ini membawa satu lagi semangat perjuangan yang cukup besar. Tepat. Lagu yang berkonsepkan ketuhanan. Jadi sebentar nanti kita akan bersama dengan Iwan Syahman untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perjalanan dan juga perkembangan terkini. Kan lagu-lagu pengisian yang cukup bermakna buat kita semua sebenarnya. Satu insan yang hebat yang mempunyai gelaran suatu masa dahulu kini menjadi insan yang lebih hebat dan membawa inspirasi dan lagu-lagu ketuhanan buat anda semua. Dan peminat-peminat Abang Iwan, jangan ke mana-mana, terus bersama kami untuk kita berwawancara tentang isi hatinya, Cik. Dan juga penghijrahan. Kita nak cakap berkenaan dengan hijrah jugalah. Hijrah ni sebenarnya tak semestinya nak tunggu ma'al hijrah baru kita nak hijrah. Betul. Setiap hari kita boleh hijrah. Kan? Nanti hari ini kita ada satu topik yang macam mana kita nak hijrahkan diri kita
Kan hijrah tu kan maknanya melakukan benda yang lebih baik, bersihkan hati kita dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang hijrah tu boleh pergi kepada negatif juga. Jangan ya. Jadi asalkan kita bawa kepada sesuatu yang positif. Dan kalau kita nak cerita pasal positif, kalau nak cerita pasal cuaca ni tidaklah begitu positif kerana hujan di merata-rata. Kalau kita lihat laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Semenanjung Malaysia, nampak tu Fareha. Tapi nampak ada berita baik jugalah sebab nampak matahari kan dekat Negeri Selangor. Ada juga. Kita ada di Kuala Lumpur. Lepas tu kat mana sikit? Putrajaya dan juga Melaka. Yang lain tu cuaca hujan lah. Terutama di kawasan utara, apabila kita lihat inilah dia impak daripada taufan Nesat yang sedang melanda Filipina buat masa ini ya. Di Sabah dan Sarawak hujan dan juga wilayah persekutuan Labuan ya. Sediakan payung-payung anda. Okey. Kita bercakap berkenaan dengan kita lah. Kita hidup bermasyarakat. Kita tahu kadang-kadang kita ni ada tanggungjawab kan. Ada mungkin ada segelintir yang mencari sumber rezeki dengan berniaga kan. Berniaga jual kuih karipap, berniaga jual kuih Sri Muka, nasi lemak. Macam-macam. Tapi di sini bila kita lihat peniaga-peniaga yang berniaga dalam satu tempat yang sama, kadang-kadang ada perasaan iri hati. Kadang-kadang ada rasa hasad dengki dan juga ada yang mungkin terlalu amarah sambil menggunakan kata-kata yang kesat untuk cuba kurangkan competition. Persaingan sengit atau persaingan sengit yang sama ada sihat atau tidak. Itulah dia. Untuk saya persaingan adalah sihat di mana-mana saja. Tapi memandangkan isu ini telah pun tular di internet, apa kata kita saksikan reaksi orang ramai. Baik. Dah Haji, baliklah ke Haji. Saya takkan jual Haji pun. Jangan macam ni. Rezeki Allah masing-masing. Haji jangan buat Haji. Tak baik tau Cik. Kita bukan nak gaduh apa-apa. Saya datang Haji turun. Tengah-tengah kenapa Cik? Jual benda lain. Kau tanya soalan yang aku feedback kat aku kan? Ya Allah ya Tuhan tu. Ya Allah masing-masing. Masih orang tak nak tengok nasi lemak yang ada kat sini okey? Pak bawa morning yang tak guna lah datang sini. Saya datang Haji turun. Tengah-tengah kenapa Cik? Kalau pendapat saya tak wajarlah makcik tu buat macam tu sebab first ni sebab sama-sama cari rezeki kan. Okey, kalau ikutkan rezeki masing-masing. Betul cakap makcik tu. Cuma kalau betul okey dia dah lama berniaga situ, tiba-tiba ada satu lagi macam satu peniaga lagi datang. Dia tiada hak pun sebenarnya untuk halau orang tu. Bagi saya perkara ni tak patutlah, and tindakan makcik yang marah ni pula bagi saya tak profesional lah in term of business. Kita kan perlu macam bersaing secara sihat lah. Sepatutnya tak boleh selalu macam tu nak berniaga apa ke. Semuanya rezeki kan. Rasa benda ni sebenarnya tak patut pun jadi. Sebab bagi saya rezeki tu kira macam datang daripada Tuhan. Jadi tak kisahlah kita jual apa pun, kalau pesaing kita jual benda yang sama, asalkan kita ada taktik kita sendiri nak jual kan, marketing kita betul. Kita tak payah rasa takut pun dengan kita punya opponent nak, kita punya fighter ke apa. Sepatutnya once dia dah involved in business, dia tak perlu pun buat perkara-perkara macam ni sebab dia tahu rezeki tu first datang dari Allah, and then second, once kalau strategi yang dia apply untuk bisnes dia bagus, and then no matter what, no matter how strong his competitor, people will buy from him. Janganlah nak jadi macam Kak Long kawasan sangat. Memang kalau akak tengok video ni sangat-sangat geram dan ada perasaan marah. Rata-rata apa yang kita lihat daripada orang ramai, saya rasa sejuk hati dengan rakyat Malaysia ya. Ada pandangan masing-masing kan? Semua ada pandangan masing-masing, tapi rata-rata semuanya memikirkan rezeki dari Allah SWT. Betul, yakin rezeki itu datangnya dari Allah SWT. Baik, kita nak kupas lebih lanjut berkenaan dengan topik ini sebab dah tular, jadi mungkin banyak sebenarnya perlu kita belajar. Kadang-kadang diri kita pun ada benda yang pastinya kita rasa macam kita buat betul. Tapi sebenarnya di mata orang lain sebenarnya apa yang kita buat tu tak betul. Kadang-kadang amarah tu susah nak kawal. Betul. Kita kata muhasabah diri apabila berhadapan dengan situasi seperti itu, kita harus kawal amarah kita. Untuk saya lah kan. Kadang-kadang kita ni manusia juga. Kadang-kadang tidak lari daripada kesilapan. Tapi dalam perlakuan makcik tersebut, saya yakin dia boleh hentikan diri tengah-tengah dia mungkin istighfar, astagfirullahalazim, apa yang aku buat ni kan, rezeki semua dari Allah Taala. Tapi bila amarah tu berterusan, berpanjangan, itulah yang jadi masalah. Dia macam satu tempat, kalau kita pergi melancong kan, satu tempat tu semua makanan laut, semua jual makanan laut. Betul. Tapi kan masing-masing kan ada
cita rasa kan, masing-masing dan sebagainya. Tak perlu gaduh lah sebagainya lah. Saya suka muka dia ni. Saya suka ketam sebelah sana tu, kicap sama, tapi masing-masing ada kelebihan. Baik, kita nak teruskan kupasan berkenaan dengan yakin rezeki dari Allah ini. Kita nak bersama dengan Datuk Dr. Zahzan Muhammad, merupakan pendakwah yang lama tak jumpa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat kembali ke Meja. Datuk dah tengok video tular? Ya. Perasaan Datuk mula-mula tengok video tersebut? Seperti yang telah pun diulas oleh netizen tadi, bahawa rezeki ini daripada Allah. Jadi tak sepatutnya kita, maknanya kita blame orang lain ataupun kita seolah-olah macam kita menentukan rezeki pula. Ya? Jadi perkara semikian mestilah dielakkan, kerana seperti yang kita semua sedia maklum, dalam keadaan sekarang semua orang kena kompromi dan juga kena memandang orang lain sebagai saudara kita, adik-beradik kita. Kalau lebih tua daripada kita, kita anggaplah macam ayah kita atau ibu kita atau makcik kita. Kalau lebih muda daripada kita, kita anggaplah anak-anak kita. Ya, kalau sebaya kita anggaplah boleh jadi kawan kita satu masa akan datang. Itu pendekatan yang bernas, yang agak bernas. Kalau kita cuba nak tahan marah tu, untuk saya di sini masalah sebenarnya adalah perasaan marah yang membuak-buak di sana. Jadi mungkin komen daripada Datuk. Ya, seperti yang kita semua sedia maklum, bahawa marah ni ataupun rasa tak puas hati ni, dia berpunca daripada hati yang kotor sebenarnya. Marah tak salah kalau kita tengok dalam ulasan oleh Imam Al-Ghazali, bahawa kalau seseorang menghina kita, menghina agama kita atau buat satu perkara yang tak sepatutnya kepada sesiapa orang Islam, maka kita kena pertahankan. Ya, maka marah ni adalah satu fitrah, tapi hendaklah ia dikontrol, dijaga. Jadi sebenarnya bila kita marah dalam keadaan seperti yang ditunjukkan, maka ia menunjukkan satu perasaan yang berpunca daripada hati yang tak dirawat. Ya, jadi seolah-olah seperti dalam hidup ni kita saja yang betul. Jadi perkara semikian memanglah satu benda yang sangat ditegah dalam syarak. Dan kalau kita lihat sebenarnya perasaan marah, siapa yang marah, dia dapat mengawal marahnya dalam keadaan mampu untuk melepaskan kemarahan itu, maka di akhirat besok Allah akan berikan kepada dia, kalau diumpamakan dalam hadis itu, dia boleh memilih daripada berapa ramai bidadari yang dia hendak. Maknanya anugerah yang Allah berikan kepada seseorang yang dapat kontrol, dapat jaga dirinya dalam keadaan semikian. Jadi inilah perkara yang asas, yang penting, yang kita kena didik, kena jagalah. Sebenarnya sangat berkaitan dengan hati sebenarnya. Wallahualam. Tapi bila kita tahu kita mencari rezeki dan sebagainya, mungkin Datuk boleh kongsikan juga kan, macam kita ni kadang-kadang berniaga, tahu kita nak kait untung. Tapi dalam mencari keuntungan tu macam mana kita nak pastikan bahawa kita pun sendiri berniaga dan mencari keuntungan tu dengan jalan yang penuh keberkatan lah. Macam sebab tadi kan dekat-dekat je. Sebenarnya mencari rezeki ni, rezeki menuntut kita, seseorang kita, ya, sebagaimana bayang-bayang mengejar kita, sebagaimana kematian ditentukan untuk kita. Kerana Allah Taala telah pun memberikan kepada kita ni, dalam hadis katakan hatta tastakmila ajalaha. Maka di ajalan hadis kita supaya kita mengetahui bahawa semua rezeki telah ditetapkan. Dan seorang itu tidak akan mati melainkan dia telah sempurnakan semua rezeki yang Allah tetapkan untuk dia. Maka dalam hadis mengatakan bahawa mintalah kepada Allah wa ajmilu fit talab. Fa innahu ma indallah la yunalu illa bi ta'atihi. Maka apabila yang kita usahakan itu dengan jalan yang betul, kita dapat berkat dan juga dapat rahmat dan dapat rezeki. Tapi sebenarnya kalau kita buat satu benda itu tak mengikut jalan yang betul, umpamanya merampas hak orang, memfitnah orang, ya, mengada-ngada cerita yang dipanggil sebagai gharar, ya, kita tunjuk benda tu kecil je, tapi kita highlightkan dalam apa-apa yang di sosial kita macam besar, macam hebat, maka orang pun tertipu dengan apa yang kita buat pendekatan tadi. Kita mungkin dapat kumpul harta yang banyak, tapi kena ingat harta itu akan menghancurkan kita. Memadailah kalau kita baca dalam surah Al-Qasas, satu kisah yang dikemukakan oleh Allah, kisah Qarun. Ya, Qarun. Sampai disebut harta Qarun, ya, sinonim, signifikan kekayaan itu dengan Qarun. Allah menyatakan fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ya, sampai harta dia itu digambarkan nak bawa harta itu ulu quwwatin, laki-laki yang kuat, nak mengangkat kunci dia untuk membuka khazanah harta dia. Tapi akhirnya bagaimana? Kerana dia ingkar dan dia menganggap harta tu milik dia, rezeki tu bagi dia semuanya. Inama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ni semua yang pandai aku. Aku pun tak pernah explore, aku pun tak pernah kerja. Tuan-tuan, sebenarnya kerja ni unik tau. Siapa kata dia kuat bekerja? Anas ke, Fariha ke, kuat bekerja tak? Kalau kita kata kita kuat bekerja, makcik yang bekerja sapu dekat bilik air kita, yang sapu jalan raya, terdedah kepada penyakit, mereka lagi
bekerja berat banding kita. Tapi kenapa pemulihan kita lebih daripada mereka? Menunjukkan bahawa rezeki ni Allah yang tentukan. Ada orang kerja kuat, tapi sampai ke meninggal dunia, dia tak dapat apa yang dia nak. Tapi apa ramai di kalangan kita yang tak minta tapi Allah bagi. Ya, maknanya pemberian ini daripada Allah, rezeki ini telah ditentukan oleh Allah. Maka itu sebab kata para ulama salaf, yang antara tanda keimanan ni, saya tahu bahawa RM1 kalau kita kata lain, RM1 yang apa dapat pada awak, takkan saya dapat. Dan apa yang RM1 yang telah ditentukan untuk saya, awak takkan dapat. Itu sebab kita dapat lihat seperti digambarkan Farihah tadi. Ada orang berniaga, kedai makan, sebelah menyebelah, tapi semuanya makmur. Ya, ada satu tempat dekat, tak jauh dari sini ya. Ada seorang makcik ni niaga. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya berniaga okey semua. Tapi minggu depan ni saya kena buka kedai. Saya tanya, kenapa kena buka kedai? Dia kata kat situ ada satu kedai yang paling power. Dia tarik ramai orang untuk makan. Tapi malam itu ditutup. Dia beritahu kami dah siap-siap. Punya baik je. Kerana hari ditutup nanti lempahan itu akan pergi pada kami. Ya Allah, makcik dah berapa lama makcik berniaga, makcik? Saya berniaga dah 20 tahun kat sini. Kami ada understanding yang baik. Dan kita dapat lihat dia kesan daripada keberkatan rezeki ni. Anak-anak jadi orang baik. Pajak tinggi. Hidup walaupun rumah kecil tapi hati luas. Jadi inilah kesan daripada kita mengamalkan prinsip. Apa untuk awak saya takkan dapat. Apa yang saya punya tak ada siapa boleh ambil. Muafakat di sana. Ya. Satu lagi yang saya tergerak hati bila saya lihat video tadi tu kan, apabila makcik tu bentak, saya tak nak tengok muka awak kat sini lagi. Wow, itulah ayat yang betul buat saya istighfar. Astaghfirullahalazim. Keangkuhan di sana. Jadi kita ada kemarahan, kita ada agihan rezeki, tapi keangkuhan di sana. Boleh Ustaz ulaskan? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan ini semua adalah seperti yang digambarkan, inna nafsa la'ammaratun bisu'i ila ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu sentiasa memberontak dan menagih satu yang lebih. Mengkehendaki satu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi apa yang kita lihatkan package yang berlaku dalam mungkin sikap yang perlu dibaiki di sini, iaitu nombor satu sekali kerana tak ada rasa tawakal pada Allah. Bayangkan burung yang terbang waktu pagi itu disebut dalam hadis, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yakhruju bitan yakhruju khimasan wa yarju' ritana. Kalau kamu tawakal pada Allah macam sang burung, kamu lihat dia keluar perutnya kempis tapi pulang perutnya penuh. Sebenarnya setiap kita dah ada ketentuan di sisi Allah. Jadi kata dalam kitab tasawuf, semut hitam pada malam yang hitam, dalam batu yang hitam, ada rezekinya. Allah tahu kat mana untuk dia. Tahu di mana dia dan apa peruntukan untuknya. Ya ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Semua Allah dah tentukan. Jadi bila prinsip tawakal yang berasaskan kepada akidah ni tidak kukuh, maka kita selalu membuat ramalan, sangkaan, jangkaan yang tak tepat. Kita melihat orang itu sebagai musuh bagi kita. Kita melihat dia mengambil rezeki kita. Saya terbaca satu kisah yang berlaku di Arab Saudi dan saya percaya peristiwa ini betul-betul berlaku. Ada satu rangkaian kedai grocery yang sangat besar di Saudi. Kalau kita pergi, kita akan jumpa kedai tersebut lah. Maka ketika dia buka dalam Burj Tower tu, dibuka dalam menara jam tu, clock tower tu, kedai dia, banyak sambutan. Orang Malaysia pun suka pergi beli belah di situ. Kedainya besar. Tiba-tiba ada satu kompetitor masuk. Pesaing masuk. Dan buka kedai sama. Dia punya type dia punya pattern, perniagaan sama. Tapi bayangkan tuan-tuan, pada hari pembukaan itu, syarikat yang sudah lama establish di Arab Saudi ni menyediakan makanan yang elok-elok, minuman, pergi hantar pada dia punya pesaing itu. Dan pesaing itu yang menjadi manager GM itu terkejut, dia orang putih ya. Dia terkejut, dia tengok, kenapalah kau bagi aku makan, kami makan. Dia kata, kita ni compliment each other. Apa yang untuk aku, kau takkan dapat. Apa yang kau punya, Allah tentukan untuk kau, kami takkan dapat. Jadi kita sama-sama gunakan tempat ni, makmurkan dia bersama. Ramainya pengguna yang dapat manfaat. Sebenarnya kita berniaga tuan-tuan. Kita bukan berniaga benda, kita berniaga memberi kepada orang faedah dalam hidup. Memberi manfaat. Contoh kita beli kereta kan, kereta tu dapat bawa kita bekerja, meneduhkan kita pada hujan, dapat menyebabkan kita berkasih sayang dalam keluarga, anak isteri dapat menumpang sama-sama, menumpangkan orang susah dan sebagainya. Kita beli rumah kerana supaya dengan rumah tu kita dapat tinggal. Jadi sebenarnya apa saja yang kita tawarkan kepada orang Islam, seperti adik ataupun anak yang bercakap tadi, kita kena tahulah selling point kita, apa kekuatan yang ada pada kita. Semua orang jual pisang goreng contohnya, tapi kita letak cheese, kita jadikan dia lebih rangup, presentation kita cantik, bersih, maka itu yang menambah nilai pada apa yang kita buat. Jadi kita kena kreatif lah buat macam ni. Tambahlah nilai, jangan tambahkan musuh. Begitu ya. Betul lah ya. Masya Allah, begitu bernas
penjelasan daripada Datuk tadi. Kita dengar macam senang je, mudah je penyakit hati. Tapi sikit je Datuk, dalam 20 saat tu macam mana untuk kita betul-betul pulihkan hati tu? Ada tips ke doa ke tiap-tiap pagi bangun macam mana? Ya. Sebenarnya antara doa yang paling ringkas, yang paling mudah, Nabi pernah ajar pada semua sahabat, dan kita ni semua berhutang kan. Jadi Sayyidina Ali berhutang dan dia jumpa Rasulullah, bertanya, "Wahai Rasulullah, hutang saya banyak. Takut-takut mati tak sempat nak bayar." Maka Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali pesan kepada kita, kalau engkau punya doa, engkau punya hutang sebesar gunung sekalipun, orang Melayu kata sekeliling pinggang lah. Engkau amalkan doa ni, Allah akan bereskan hutang kau, bagi engkau idea untuk selesaikan hutang. Saya ijazah kepada tuan-tuan ni, saya tahu tuan-tuan yang mengamalkannya, yang belum mengamalkannya tolong amalkan. Baca lepas subuh, lepas asar. Iaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari mencari yang haram, dan kayakan aku dengan apa anugerah daripada-Mu, bukan daripada manusia. Ya Allah yang buka pintu hati manusia untuk membeli pada kita. Jadi kena ada sifat macam tu, minta pada Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ketika turun ayat, orang semua bergebuk-gebuk tanah pada zaman Nabi kerana takut tak punya tempat untuk bercocok tanam, maka Allah turunkan ayat, rezeki engkau bukan di bumi, di langit. Allah turunkan hujan untuk engkau semua. Jadi Allah yang memiliki segala-galanya. InsyaAllah mujarab doa untuk memulihkan hati kita yang mungkin dalam liku-liku perjalanan ni kadang-kadang kita lupa akan matlamat kita, ya Fariha. Baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk Dr. Zazam Muhammad di atas apa perkongsian yang diberikan tadi, dah bagi sedikit kan. InsyaAllah sama-sama kita amalkan. Baiklah, kita teruskan amalan kita dan memberikan inspirasi di pagi hari dengan seorang pendakwah yang berubah arah dan ingin memberikan kita suatu pandangan baru yang baru di sisi Allah dalam industri hiburan. Sebenarnya sebab ini bersama dengan Iwan Syahman. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini. Hari kita nak bawa yang orang positif je. Betul. Kan? Semuanya kita positif. Hijrah, semuanya positif. Untuk kita jugalah sebenarnya. Kebaikan untuk diri kita juga. Dan kalau tadi kita ada ustaz berbicara tentang kita untuk membersihkan hati. Semuanya tenang begitu. Betul. Kita rancakkan suasana semula. Tak begitu rancaklah. Jangan begitu rancak. Kita nak serat sebuah banyak yang boleh. Kita nak bersama dengan Iwan Syahman. Kemudian peminat Iwan, silalah. Tataplah wajah ini puas-puas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya faham peminat-peminat pasti teruja melihat Abang Iwan bersama kita secara langsung di MHI kan. Suatu masa dulu digelar Raja Dangdut Malaysia. Saya ingat lagu Fantasia Musim Cinta tu masa saya tingkatan 3. Muda remaja dah. Menjadi muda-muda remaja menjadi tema untuk kita masa sekolah dulu. Tapi sekarang sekali aibah, sekali pasti berubah. Dan sekarang Abang Iwan membawa wajah yang baru sejak 2011 ya. Ya. Dan sejak nak tahu juga sisi-sisi kehidupan. Abang Iwan bertapak di Malaysia dari Sumatera tahun berapa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1984 saya bekerja mari. Jadi dah kira lebih 40 tahun lebih kurang 40 tahun. Tak terasa. Begitu singkat sekali, dan dalam 40 tahun tu saya selepas 5 tahun di Malaysia baru saya bermain boleh buat album. Dan buat album 4 album, ini album hijrah juga ni ya, penghijrahan dunia waktu itu. Belum lagi akhirat. Penghijrahan dunia. Dan4 album pop. Kemudian 12 hijrah pula waktu itu ke dangdut pula. Lebih kurang 12 album termasuk saya produce atau mana-mana artis dangdut. Kemudian 2010-2011 baru hijrah lagi lagu-lagu nasyid. Alhamdulillah sekitar 12 lebih kurang 20 lebih lah album. Tapi alhamdulillah semua album tu mendapat sambutan. Dan saya sebagai produser juga sendiri, 90% memang lagu semua dengan izin Allah saya buat dan saya produce album. Betul. Kita tahu macam Iwan adalah seorang penyanyi, penerbit, komposer. Jadi ketika mengubah haluan pada satu takat tu lah, bila nak berubah tu, pernah tak Iwan Syahman sendiri rasa fikir, aku dah tak nak menyanyi dah? Oh ya. Sebenarnya
setelah saya berubah, sebenarnya saya memang tak fikir yang saya tak nak menyanyi. Sebab apa? Kawan-kawan saya, maknanya orang-orang yang lama, orang-orang yang sudah saya temankan, maknanya orang-orang yang sudah dulu berubah beritahu. Sebab sebenarnya dalam album ini, dalam nyanyian ini adalah termasuk dakwah juga. Sebab apa? Contoh, dulu kita kumpul orang untuk nyanyi, 10,000 orang, 20,000 orang. Tapi pada saat itu apa yang kita keluar, kita dakwakan dari mulut kita. Kan? Langsung dunia kan? Cinta pada makhluk, ada apa. Dan kita rasanya kita tak perasan yang kita tu rasa bersalah kepada Allah SWT. Sebab waktu kita ceritakan makhluk, lagu-lagu cinta atau lagu apa, sedikit pun tak ada kita kaitkan dengan Allah SWT. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi katanya bila kita perkataan yang Allah suka ni, nak menyukakan Allah ni, yang sebenarnya hidup kita ni dekat dunia ni macam mana supaya Allah suka, Allah redha. Jadi untuk perkataan yang redha dan Allah, perkataan yang menyukakan Allah itu adalah bila dikaitkan atas kebesaran Allah SWT, Rasulullah SAW. Ini perkataan. Selain daripada ini adalah dalam hadis pun beritahu adalah perkataan yang sia-sia. Kan? Maknanya bukan salah pun, tapi sia-sia lah. Maksudnya sia-sia. Tak ada apa-apa nanti di akhirat. Kita nak tuntut apa-apa kebaikan, tak boleh kata Allah, sebab ini aku tak redha. Yang aku redha ini. Ini tengoklah. Jadi kalau sebanyak mana kita buat satu untuk meredakan Allah, sebanyak itulah kita kejayaan kita nanti di akhirat. Tak ada sikit habislah kita. Perjuangan baru Iwan Syahman. Rata-rata kita membaca komen di Facebook ya, banyak yang merindui Abang Iwan. Dan di sini ada di luar sana mungkin sedang melihat siaran langsung ini, kata, wow, Abang Iwan dah berubah kan, walaupun dah lama lah juga kan. Walaupun ada yang baru tahu. Ada yang baru tahu. Tapi ada yang mungkin tergerak di hati, kalau Abang Iwan boleh berubah, mungkin saya juga boleh berubah. Apakah detik yang membawa kepada perubahan Abang Iwan? Ya, sebenarnya kalau saya nak cerita, yang panjang cerita dia. Tapi termasuklah perubahan saya termasuk dengan sentuhan daripada perbuatan saya sendiri dulu, sehingga kan anak-anak tidak suka kepada saya. Tidak hormat? Tidak hormat, tidak apa semua. Tapi sebenarnya bukan salah mereka. Waktu itu umur mereka baru 7-8 tahun ya kan. 5 tahun dan 3 orang tu. Tapi ya anak-anak saya, Ramada, Aprina mungkin penonton kenal kan. Octavia Minros dengan Aprina. Mereka waktu kecil dulu saya cuba untuk mendekat, tapi mungkin itulah salah satunya jadi asbab saya juga. Mereka begitu tidak menyukai saya ya kan. Mengejek-ejek saya atau apa semua kan ketika saya nak datang jumpa mereka. Jadi ini satu titik permulaan di mana pada itu saya mulai sedar bahwasanya sebenarnya untuk apa saya dekat dunia ini kan, kalau anak-anak sendiri pun tidak menyukai saya. Kan. Jadi dari situ saya mulai berubah, saya rasa bersalah, dan dari situ saya terpanggil untuk datang kepada Allah, solat. Pertama sekali solatlah kan. Tapi sudah 1 tahun saya solat, tak ada perubahan lagi sebenarnya. Sebab nak beritahu bahawasanya ibadah ni tak cukup. Kita di dunia ni adalah umat Nabi ni bukan umat ibadah. Umat Nabi ni adalah umat sedikit ibadah tapi banyak buat kerja dakwah. Dakwah. Jadi dakwah kita kena mengikuti contoh-contoh para sahabat. Sebab sahabat-sahabat tu lah yang digelar, sudah ada gelaran radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha, dan Allah SWT dah redha pada mereka. Sedangkan kita nak mencari keridhaan Allah, jadi kita cari orang yang sudah diredha Allah. Siapa dia? Sahabat-sahabat. Jadi kita cari apa jalan dia? Jalannya adalah jalan dakwah. Dan sahabat tu berdakwah 13 tahun di Kota Mekah, 10 tahun di Kota Madinah, 23 tahun tu itulah kerja mereka yang sepatutnya mau tak mau, suka tak suka, kita kena buat kerja itu supaya kita nak macam dia. Hanya macam dia, mereka itulah boleh selamat daripada azab api neraka Allah SWT. Itu apa yang kita buat perlu mencari keredaan. Ini tu baik. Mungkin Iwan Syahman ada kata-kata untuk peminat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita ni sebagai umat Nabi adalah umat yang istimewa. Tapi dalam istimewa ni, umat istimewa ni adalah apa istimewa umat ni? Adalah ketika kita adalah umat yang terakhir, tapi kita nanti akan dihisap orang yang pertama. Umat Nabi Muhammad orang yang pertama, ada 124,000 Nabi ni, mereka akan terpinggir dulu. Kita adalah umat yang dihisap dulu sampai semua masuk surga. Kecuali orang-orang yang syirik apa ya. Coba bayangkan ya, jadi kita adalah umat yang terakhir ni, umat yang ke-124, tapi semua masuk surga dulu, baru umat yang lain tu
dihisap. Istimewa tak? Istimewa. Sangat. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW, umat Nabi. Yang pertama. Yang kedua, jadi umat istimewa ni ada pula segelintir umat istimewa ni adalah umat yang terbaik. Bukan semua istimewa ni yang terbaik. Ada. Siapa dia umat yang terbaik itu? Dalam hadis, dalam Al-Quran beritahu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Katakan ya Muhammad, kamu adalah umat yang terbaik. Ini untuk para sahabat ni yang perlu kita contoh. Apa ya, ada untuk kamu adalah umat baik yang dijadikan untuk manusia, manfaat. Kita ni sebenarnya untuk dijadikan untuk keuntungan untuk manusia. Jumpa pada manusia, apa dia kerjanya? Datang kepada manusia, datangkan dia kepada Allah dan cegah daripada kemungkaran. Dan semestinya inilah kita buat sebenarnya untuk meneruskan perjuangan sahabat. Sebab Nabi dah tak ada. Nabi tak ada, siapa nak buat kawan? Depan mata kita dah perkara-perkara. Saya pula bila Abang Iwan sebut begitu ya. Jadi umat yang terbaik adalah umat yang manfaat kepada manusia, datang kepada manusia, buat baik, ajak kepada Allah dan cegah daripada kemungkaran, dan kamu sendiri beriman pada Allah. Jadi dalam kategori itu istimewa. Ni banyak semua istimewa ni umat Nabi, tapi ada segelintir umat terbaik. Jadi saya harap saya, penonton dan semua yang ada di sini, kita menjadi contoh juga untuk umat yang terbaik, yang diridai Allah SWT, dan akhirnya kita akan masuk surga tanpa hisab. Wah, ini kita nak tu. Sangat positif di pagi hari ini. Terima kasih Abang Iwan. Terima kasih sangat-sangat ya. Jadi dan selepas ini kita akan saksikan Semat Istimewa dan single terbaru daripada Abang Iwan, insya-Allah ya. Jumpa Iwan Syahwan boleh persembahan terakhir ini cukup istimewa tadi. Ya Nabi salam alaika. Sama-samalah kita sama-sama. Insya-Allah ya. Silakan. Hari ini banyak betul kita dapat. Itulah dia, tenang. Saya lama tak dapat. Bertuah hari ini. Saya lama tak dapat Faria tenang macam ni. Allahu Akbar. Kita mendengarkan tadi, kita dah dengar lagu daripada Iwan Syahman, Insyiqaq. Dan selepas ini kita nak bersama-sama selawat lah. Selawat bersama Iwan Syahman. Silakan. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khabiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini ya Imam al-Qiblataini ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khabiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini ya Imam al-Qiblataini ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika.
Kembali bersama Fariha dan Naz di MHI dan kali ini kita cerita tentang politik berikutan pembubaran Parlimen pada 10 hari bulan Oktober 2022 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia kita yang ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita sudah maklum bahawa setakat ini hanya 3 negeri saja yang telah pun bersetuju membubarkan DUN. Jadi ada lagi kerajaan di bawah PH dan juga PN masih lagi kekal dengan keputusan untuk tidak membubarkan. Jadi untuk Pahang dan juga Perlis mereka telah pun mengutuskan surat pada 14 Oktober untuk membubarkan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Perak pula akan dibubarkan semalam 17 Oktober telah pun diisytiharkan. Dan dengan itu bagaimana pula dengan negeri-negeri yang lain? Jadi kita ada wawancara yang istimewa Ali Iskandar bersama dengan seorang pakar perlembagaan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu. Apakah perkembangan dia, apakah implikasinya apabila kita bubarkan Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, siapa yang tidak bubarkan, macam mana pula cerita dia. Baik, kita nak terus bersama Ali Iskandar dalam rakaman ini. PRU ke-15 ini pastinya banyaklah dia punya respon dan sebagainya, pandangan kan dengan cuacanya itu telah pun tular apabila perlu diambil kira faktor cuaca yang di hujung tahun dan bagaimana ia akan dilakukan PRU 15 ini. Tapi apa pun mungkin banyak sekali pengisian dan juga iktibar yang perlu kita dengar apakah sebenarnya kesan sekiranya ia tidak berlaku secara selaras. Jadi kita cakna isu ini sekarang, kita saksikan wawancara ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Dalam konteks PRU ke-15 ini, pembubaran Parlimen itu agak unik sikit sebab ia diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi dalam kenyataan disebut yang di-Pertuan Agong kecewa tentang senario politik. Apa komen Datuk? Ya, saya fikir kekecewaan yang di-Pertuan Agong ini bukan kali pertama kan. Sebelum ini setelah untuk pertukaran kerajaan dan hilang kepercayaan, kan biasa orang panggil nombor-nombor kan, dia kata nombor untuk kepercayaan tu dah hilang dan sebagainya. Saya fikir 2 atau 3 lah titah diraja yang menunjukkan kekecewaan tuanku. Tetapi kali ini Baginda membubarkan Dewan, berkenan untuk membubarkan Dewan kerana kecewa dengan situasi. Tapi kita tak jelaslah situasi semasa atau yang sebelum-sebelum ini accumulated jadi mengguris perasaan Baginda untuk menulis menyatakan bertitah bahawa Baginda kecewa. Tapi pada saya lah sedikit ketegangan dalam setengah parti politik itu menyebabkan kekecewaan Baginda lah. Bagi saya yang penting Baginda peringatan sebelum itu kan Baginda sebut tentang persediaan untuk banjir dan sebagainya. Mungkin itulah yang menjadi kepentingan rakyat, kebahagiaan rakyat itulah yang menjadi keutamaan pada Baginda lah. Bila disebutkan tentang perkenan yang di-Pertuan Agong berdasarkan kenyataan Istana Negara menyatakan keresahan tentang situasi politik, adakah terdapat peruntukan di dalam perlembagaan yang di-Pertuan Agong boleh meminta Dewan untuk dibubarkan tanpa permohonan atau permintaan daripada Perdana Menteri? Pada tafsiran saya tak boleh lah. Ya. Walaupun tak ada case law sebelum ni. Cuma kalau kita lihat kepada peruntukan perlembagaan, pada perkara 55 dalam fasal 2 tu, dia kata yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk membubar atau menangguh atau membubar. Memang itu kuasa yang di-Pertuan Agong. Tapi soalannya, adakah kuasa itu boleh dilaksanakan oleh Baginda? Baginda bangkit pagi, Baginda kata nak bubar Dewan, tapi pada saya itu tak boleh dilakukan lah sebab nanti ia mendatangkan kesukaran lah antara demokrasi dan sistem beraja. Jadi eloknya sistem beraja dan demokrasi itu bergerak serentak dan itu mendatangkan kesejahteraan lah dalam mengamalkan demokrasi itu sendiri. Datuk, selepas terbubarnya Parlimen, semua wakil rakyat yang memegang portfolio menteri termasuklah Perdana Menteri menjalankan tugas seperti biasa sebagai caretaker untuk meneruskan pentadbiran kerajaan. Bagaimana pula fungsi mereka sebagai ahli parlimen di kawasan masing-masing? Bila bubar parlimen tu maknanya mereka juga dah fired lah. Dia pecat lah sebagai ahli dewan. Dan bila mereka
tidak lagi menjadi ahli dewan, maka secara khususnya Jemaah Menteri juga tidak wujud. Kecuali dalam konteks ini mereka transform terus menjadi caretaker government. Jadi sebagai ahli dewan, sebab tu macam timbul kata-kata boleh panggil yang berhormat lagi ke tak kan. Tapi dari segi tu mereka bukan lagi ahli. Jadi konstituensi mereka kawasan mereka biasanya mereka akan bertanding kat situ lah kan. Jadi pada saya dari segi tugas politiknya mereka melaksanakan tugas di konstituensi masing-masing, tapi dari segi liganya mereka bukan lagi wakil rakyat kerana telah dibubarkan. Sehingga mereka dipilih semula lah. Walaupun parlimen bubar hari ini, tapi kita masih lagi mengekalkan keputusan untuk tidak bubar. Beberapa negeri tidak mahu membubarkan DUN. Jadi sejauh mana yang Datuk rasa kita semua perlu faham tentang situasi ini dan kenapa ia boleh berlaku? Pengalaman Malaysia sebelum ini macam Sarawak kan pernah mempunyai ataupun sampai sekarang lah mereka mempunyai tarikh yang berbeza kan dari segi sejarahnya, tapi mungkin ketika ini berlaku perkara dari segi moral politik lah, ini berlaku mungkin kerana orang kata apa, kekuatan kerajaan persekutuan itu sendiri. Maknanya bukan satu parti yang memerintah dan seterusnya. Negeri-negeri juga pelbagai parti politik kan. Jadi macam ada parti politik di negeri A, B, C, ada parti politik lain di negeri lain. Jadi ketidaksefahaman antara orang-orang politik itu, pemain demokrasi itu boleh menyumbang kepada keadaan di mana dewan itu tidak dibubarkan. Jadi di sini saya fikir rakyat juga dah faham bahawa perbezaan parti politik itu menyebabkan keadaan luar biasa ini berlaku. Jadi apa kesan atau implikasinya kepada rakyat apabila kerajaan negeri memutuskan tidak mahu juga membubarkan DUN? Dia mungkin boleh mendatangkan kesukaran untuk rakyat lah. Maknanya contoh kalau saya orang negeri A ni, balik untuk parlimen, kemudian beberapa bulan lagi untuk balik ke parlimen, balik untuk mengundi apabila negeri dibubarkan. Rungutan ini pada saya, rungutan rakyat ini adalah satu perkara yang kita perlu ambil perhatian seseriusnya kerana medan pilihan raya tu kita mengambil manfaat daripada rakyat, kan? Jadi kita jangan jadikan medan pilihan raya itu semata-mata untuk pengorbanan rakyat. Yang pentingnya juga ialah pihak-pihak parti-parti politik ini juga perlu melihat apa yang mereka boleh sumbang kepada rakyat untuk memudahkan rakyat. Dewan Undangan Negeri di 3 negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan tidak akan dibubarkan jika pilihan raya umum ke-15 diadakan dalam masa terdekat. Pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia bagi memberi laluan kepada pemimpin di negeri itu untuk fokus menangani isu banjir. Pihak-pihak ini memberikan alasan nak fokus kepada banjir dan negeri yang membubarkan itu macam seolah-olah tidak cakna dengan keperluan ataupun kepentingan rakyat. Kalau dari awal kita tak bubar tu tak apalah. Sekarang soalnya dia dah bubar kan. Tapi kita ada masa 60 hari kan dari segi undang-undang perkara 55 pasal 5 tu cakap kita ada 60 hari. Memang ia mendatangkan, itulah kita sebut tentang kos, tentang sumber manusia kan, tentang infrastruktur tu sendiri. Sebab kalau satu kawasan tu dilanda banjir, pusat mengundi, orang yang bukan setakat orang nak datang mengundi, orang yang petugas itu penting. Kita adalah, kalau keseluruhan tu lebih kurang 90,000 orang petugas seluruh negara kan, dia macam mendatangkan kesukaran kepada itu sendirilah. Tapi kita ada masa 60 hari, peranan SPR sangat penting dan SPR akan mempunyai kuasa untuk menunda. Tapi itulah kos tu tinggi dan juga pembaziran sumber manusia dan juga untuk menyediakan infrastruktur yang lain untuk tempat mengundi dan sebagainya. Jadi di sini kuasa, sebab benda dah berlaku, kita harus menghadapinya dengan kebijaksanaan dan tanggungjawab besar kat sini ialah SPR. Bagaimana SPR dari segi undang-undang mempunyai kuasa untuk menangguhkan pilihan raya sehingga dalam masa 60 hari lah. Kalau selepas 60 hari itu kita tak ada cara lain lah, kecuali pengisytiharan darurat besar oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Okey, misal kata SPR memutuskan tarikh pilihan raya dalam tempoh 60 hari itu. Kemudian berlakunya bencana, adakah boleh direview kembali? Tarikh yang ditetapkan oleh SPR tu boleh diubah. Cuma tak boleh melangkau 60 hari.
dari tarikh pembubaran 10 Oktober tu kan. Tak boleh melangkau 60 hari daripada tarikh pembubaran tu. Misal katalah selepas tarikh PRU ditetapkan oleh SPR, kemudian negeri-negeri ini memutuskan untuk membubarkan juga Dewan Undangan Negeri. Adakah tempoh masa tu boleh dianjakkan lagi atau bagaimana? Ya, dia ini kita panggil hypothetical lah kan. Jadi tak apa kalau dikira ditarikh di mana Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan. Kalau Parlimen bubar 10 Oktober, contohnya tarikh pilihan raya 5 November dan negeri itu nak buat putusan nak bubar pada 7 November contohnya. So tarikh 60 hari bagi negeri itu bermula pada 7 November tu. Dia tak kira daripada tarikh Parlimen. Maknanya dia autonomi, individual. Ini adalah jaminan perlembagaan dalam perkara 71 perlembagaan menjamin State Legislative Assembly itu. Dia hak negeri masing-masing. Kembali bersama kami di MHI dan untuk menggulung rancangan kita apa yang sedang tercatat di muka-muka akhbar kita. Kita baru saja melihat wawancara antara Ali Iskandar dan juga Profesor Dr. Syam Rahayu iaitu seorang pakar perlembagaan tentang pilihan raya umum yang ke-15. Dan di sini di berita harian apa kita nak susulkan di sini 300 juta ringgit belanja yang diperlukan untuk 6 pilihan raya negeri. Ini akan berlaku jika Dewan Undangan Negeri di negeri-negeri di bawah naungan PH dan juga PAS tidak dibubarkan. Macam mana pendapat Fareha? Maknanya kena tambah lagi. Maknanya SPR kena tambah lagi 300 juta. Kalau nak buat secara berasingan. Macam mana tu? Itulah bila kata membaikkan kos, sumber manusia, logistiknya. Kita kena kira ambil tahu juga adakah rakyat bersedia untuk turun 2 kali. Itulah fikir-fikirkan mana yang terbaik. Memang ada yang memikirkan bagaimana adakah kalau tak buat kalau protes ni untuk rakyat kebaikan. Fikirlah. Kena ada bagi pilihan juga. Kalau misalnya cuaca elok, okey boleh buat. Kalau misalnya katalah cuaca elok, mungkin ada beri pilihan macam okey tak apa kita bagaimana? Macam plan A dan juga plan B lah Fareha. Betul. Saya pasti itu mesti ada kan? Mesti, insya-Allah mesti ada. Tapi untuk saya kalau kita lihat tentang pecahan politiknya atau polemik politiknya kalaulah Dun-Dun ini tidak dibubarkan dan katakan Barisan Nasional berjaya memenangi Kerajaan Persekutuan dan bulan Mei nanti kita akan adakan pilihan negeri demi pilihan lain negeri dan dengan kekuatan Kerajaan Persekutuan peluang semakin tipis untuk pembangkang untuk cuba merampas semula negeri-negeri ini. Fikirkanlah. Tengah-tengah pening pemimpin-pemimpin pemening rakyat pening pasal PRU 15 ni pening pasal telur ayam tak kurang pula ni. Pening awak baca kat media sosial semuanya tak dapat jumpa telur semalam. Di utusan Malaysia ke hadapan telur ayam berkurangan. Bila berkurangan, tahu-tahulah harga pun nanti melambung-lambung. Meloncat-loncat dia. Tapi dikatakan kartel yang kembali bermaharaja lela di sana, Fareha. Baik. Jadi ketika Deepavali, betul juga Deepavali nak hampir ni kan. Deepavali bakal menjelang dan rakyat Malaysia sibuk dengan pilihan raya umum ke-15. Kartel ayam dan telur pula sibuk mencatu bekalan kedua-dua bahan kumpulan itu sehingga menyukarkan orang ramai dan peniaga. Jadi ini antara masalah makanan asas ni, sama ada ayam segar atau telur dah berlaku di seluruh negara. Dan inilah dia keluhan-keluhan hati daripada rakyat di media sosial. Ya. Dahlah telur kurang, ayam segar ni apa pula? Yang ini pula kena tipu pula. Ini lagi kita tentang keikhlasan para peniaga ayam. Ya. Kaki hati ayam pun kena kebas. Pernah tak awak beli ayam? Beli ayam seekor, lepas tu minta potong. Lepas tu dia akan tanya, selalunya dia tanyalah hati ayam dan lain-lain semua macam mana? Selalunya saya akan ambil hati, kaki, yang lain semua tak apalah. Tapi sekarang ni dia tak tanya langsung. Tak tanya langsung. Dia terus potong je. Lepas tu dia sorokkan semuanya. Lepas tu dia jual asing. Sebab tu kalau saya dulu saya pernah beli ayam, saya pernah juga berlaku. Kita nampak abang potong balik kira tak cukup. Marah mak, marah. Lepas tu sekarang kalau pergi memang ayam sekor tu tak payah potong bang. Saya potong tak payah potong. Kita tak nak potong. Kita potong sendiri. Marah. Takut kalau potong 8, potong 16 tiba-tiba yang dapat 14
saja. Oh, tak cukup. Dapat sayap sebelah lagi mana? Tapi depan kita tu dia potong beraya. Lepas tu mungkin kita datang, dia kata alamak terjatuh lah Kak, minta maaf lah macam tu kan. Itulah dia. Anda boleh baca isu ini di muka hadapan Cosmo. Dan di hadapan muka hadapan harian Metro pula. Yang ini sebagai ibu dan bapa kita harus cakna ya. Luar lain, dalam lain. Diceritakan tentang paket gula-gula yang dalamnya mengandungi ubat kuat, bukan gula-gula. Ibu bapa harus baca artikel ni dan cuba cakna ya, kerana membabitkan kesihatan anak-anak kita. Dan dibungkus menyerupai gula-gula, serbuk teh, tin biskut, ubat kuat dan minuman berkarbonat. Taktik popular di kalangan sindiket untuk memasarkan produk terlarang tersebut. Baik, itu semuanya boleh dapatkanlah di akhbar hari ini. Esok jangan lupa untuk saksikan terkejut kita. Sampai Malaysia, realiti rakyat Malaysia suka membuang dan membazir makanan. Itulah dia. Kita sekurang-kurangnya di Kuala Lumpur sahaja membazirkan 1 tan makanan setiap hari. Itu statistik kita. Apa kita boleh buat untuk menanganinya? Kita saksikan besok sahaja. Okey. Assalamualaikum semua daripada kami berdua. Jaga diri. Terus ceria di pagi hari.